Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sampai dah kepada dua tutorial yang terakhir untuk topik PHP dan MySQL, yang mana kali ini kita cuba nak update record yang telah dimasukkan oleh pengguna kita. Okay, and then ini adalah lebih kurang carta alir dia, macam mana proses tu dilakukan. So, kita ada satu screen yang mana kita boleh buat search. Yang ni kita dah buat search sebelum ni. Dan kita akan buat update. Search admin ni user akan pilih berdasarkan ID record. Dia akan hantar kepada satu borang nama dia form update. Okay, so dalam form update ni apa yang dia akan buat, apa yang user akan buat adalah edit ataupun tukar data yang lama tu tukar kepada baru. Let's say dia nak buat pembetulan. Dia nak tukar address ataupun nak tukar apa-apa data lah. And then selepas user melakukan pertukaran ataupun dia dah tukar data tu ataupun dia dah update data, dia akan hantar kepada satu page lain nama dia saveupdate.php. Di mana saveupdate.php ni adalah proses untuk dia communicate dengan untuk sistem communicate dengan database dan simpan perubahan itu. Okay guys, ni kita akan lebih kurang macam ni lah. Kita akan klik pada button amber ni, button orange ni, supaya pengguna boleh pilih ID yang keempat. Let's say dia pilih ID yang keempat, dia akan hantar kepada form update, dan di sini user boleh key in data yang baru ataupun tukar ataupun whatever it is, dan dia akan klik save update. Selepas dia klik save update, dia akan hantar kepada database untuk simpanan ataupun physical storage. Okay, macam biasa, kod yang ada dalam ni kita memang cuba usahakan untuk semudah mungkin, sebab level kita yang kita cuba kata adalah level beginner, noob. Jadi memandangkan siapa-siapa yang berminat tentang security boleh rujuk kepada pakar-pakar security ataupun tutorial yang advance khas untuk security. Dan pastikan tonton video tutorial ini dalam desktop, sebab ada kod-kod yang memang tak nampak kalau kita view dalam phone. Okay, dan iklan juga untuk siapa yang berminat kepada e-book yang kami dah sediakan, boleh hubungi kami di email ini ataupun di Facebook ini ataupun di Instagram yang disediakan. Okay guys, dan kod, pastikan kod dan slide ni kita boleh dapatkan daripada github.com/kironizam/newsystem. So, rujuk ke dalam GitHub ini untuk dapatkan kod yang terkini ataupun kod yang telah kami test di dalam demo ini. Okay, so untuk update, first thing dalam SQL ataupun apa yang penting dalam SQL command adalah kita perlu embed SQL command update ini di dalam PHP code kita. So, dia punya MySQL command adalah update. Okay, update ni merujuk kepada which table ataupun table mana yang kita nak update. Lepas tu kita akan set setiap satu kolom dengan nilai baru yang kita nak update. Condition ni macam kita just nak update certain record ataupun ID tertentu. Jadi, just mention ID pada where. Where tu maksudnya syarat. Okay guys, so kita cuba buat kod kita. Okay, kita cuba buat kod kita dalam mana tadi? Dalam show. Okay, dalam show. Okay, dalam show mana dia? Okay, kod kita. Okay. Kita dah buat dah sebenarnya yang ni. Okay, form show kita dah buat. Form show kita dah buat dalam tutorial yang immediately sebelum ni, iaitu tutorial 18, yang mana kita just showkan record yang penuh. Dan seterusnya kita akan pergi kepada form edit. Ni tadi kita gunakan form update. Form update. Okay, form update.php,
form update.php saya dah buat form update. Oh, belum. Belum. Form update.php kita akan hantar kepada form update.php dengan membawa ID record. So pastikan guys rujuk dalam GitHub kita kod ini. Siapa-siapa yang nak kod yang complete rujuk dalam github.com/khairulnizam/new system. Okay, so first thing, macam mana kita nak buat form update? Form update kita adalah ini. So kita akan buat satu form update macam ni. So kita ada text box ni untuk terima data yang baru ataupun paparkan data lama, kemudian user akan masukkan data baru, tukar data baru, dan kita ada satu button untuk kita save ke dalam record. Okay, so ini kita akan cuba buat, nama dia bukan form show, ni form update. So form update. So form update ni kita just gunakan form show je lah. Sebab konten dia lebih kurang sama, konsep dia lebih kurang sama. Kita perlu paparkan data lama. Kita perlu paparkan record lama. So yang ni kita just buka form show. So ini asalnya adalah form show. Okay, ni asalnya form show. File name form show.php. So ini adalah form show.php. Just resave dia. File save as. Sebab kita just nak tukar nama file ni, kemudian kita akan edit sikit lah, tukar sikit dia punya coding dia ataupun HTML dia, apa nama yang kita nak paparkan. Kita nak gunakan form update pula, form update.php. So sekarang ni daripada form show kita tukar kepada form update.php. Okay guys, so apa yang kita nak tukar kat sini adalah pertama, benda yang lain lebih kurang sama je. Yang lain sama saja, cuma kat sini kita akan tukar sikit form. Kita nak buat action sama dengan kita nak point ke mana. Kita nak point kepada which file. Form update, save update. Okay, kita akan hantar kepada ni, save update. Daripada form update, kita akan hantar data tu kepada save update.php. So action kita set update, save update.php. Dan untuk memudahkan next project, mungkin kita nak upload gambar profile ke Warabelis, kita gunakan method post. Okay, gunakan method post. Dan ini je perubahan yang pada form yang kita akan buat. Satu, kita akan tukar kepada save update.php dengan method post. Yang lain tu sama je dengan form show. Saya tak perlu nak explain. Then satu lagi kita akan tukar kita punya button kepada submit button. Kita akan ada dua button kat situ. Satu button cancel. Button cancel button cancel. Dan satu lagi button untuk save record. So button cancel ni apa kita buat? Kita just nak button default. Kita just nak gunakan button default. Dan dia akan pergi kepada history docback, ataupun kita buat cancel lah. Cancel, let's see macam tu. Tapi button yang kedua, kita akan submit. Type button, type submit. So type submit. Ini button biasa, dia just navigation button. So kita boleh gunakan untuk history docback. So ini adalah yang kedua, submit button. Then kita akan, ini kita buang lah, klik ni tak perlu, sebab dia akan submit data tu kepada mana? Kepada save update.php. So ini akan submit data kepada save update.php. Save update. So dia akan point kepada save update
update.php. So dia akan submit kepada submit to so dia akan submit kepada save update.php. Tapi kita tak ada lagi save update.php. Tapi tak apa, kita try dulu. Kita dah pastikan kita punya database server on, Apache web server on, klik pada web. Kita akan lihat pada new system dan file kita tadi form update.php. Mula-mula kita kena buat search dulu, search admin.php. Then kita akan klik pada sini. Okay. And then kita akan edit something like this. 41400. Dan save update. Okay, dan kita boleh save update. Save update dia akan pergi ke mana? Save update.php. Dia akan pergi ke situ lah. Tapi yang ni tak ready lagi. So kita ada satu lagi yang saya terlupa sebenarnya. Dalam save update ni, kalau kita perhatikan, okay, nanti kita edit sikit. Ni kita perhatikan ID tak ada. So ID macam mana? ID dia macam mana? So mungkin kita boleh tambah satu lagi ID. Kita boleh tambah satu lagi ID. Tapi ID ni kita tak mahu dia diedit. So kita tambah satu lagi ID. Ataupun kita boleh simpan dia sebagai hidden. Boleh juga kita simpan dia sebagai hidden. Ataupun kita just tambah satu lagi ID. Kod ID yang ni kita cuba paparkan ID mana ID? Record ID. Sini lah kan. ID kita buat. ID tak ada. ID. Just paparkan ID lah. Mana? Record ID. Record ID di sini. ID. Name ID. Okay. Yang ni untuk ID saja. Kita akan paparkan ID. Dan pastikan read only. Kenapa read only? Kita tak mahu pengguna tukar ID. Sebab ID ni akan hanya kita ikut record. Kita ambil yang ni lah untuk ID. ID. So ni ID dia. ID kita tak mahu pengguna tukar dia. Sebab apa? Save update. Ni cancel. Cancel dia back. Kita tak mahu nombor ID ni diedit oleh pengguna. Sebab apa kita tak mahu? Sebenarnya ID ni hanya merujuk kepada record punya ID. Record identification. So kita tak mahu dia diubah semua. Kalau kita ubah di sini, macam mana kita nak identify bahawa record ini tengah diedit? So itu akan menyusahkan. So jangan pastikan ini tidak diubah dengan kita set read only. Set read only. Ini read only. Read only ni maksudnya text box itu tidak boleh ditukar apa dia punya value oleh user. Tidak boleh ditukar. Kita memang tak mahu tukar pun sebab itu adalah ID kepada record. Yang kita nak pastikan dia maintain ID yang sama. So seterusnya, macam mana kita nak save record tadi, ataupun macam mana kita nak run kita punya kita nak run kita punya save update. Okay, kita perlu untuk hantar kepada save update.
Save update ni konsepnya sama juga macam insert. Okay, yang mana kita akan hantar data tu masuk, hantar data ataupun content record daripada text box tu hantar kepada database. Sama juga konsep macam insert. Okay, insert. Insert kita akan capture semua record daripada text box. Lepas tu kita akan execute command, SQL command insert into. Okay, cuma yang kali ini kita akan execute command ni, update table. Update table. Kita akan execute command update table. So nak mudah, kita ambil je save record. Yang satu kita dah buat ni sebelum ni dalam tutorial untuk insert record baru. So kita dah update kat sini, kita dah ada save record. Asal nama dia save record. So save as file, save as file save record ni yang kita dah buat ni, pergi pada file save as. Save as sebab kita nak rename kepada save update.php. Save update.php. Tukar yang tu lah. Tukar dia punya nama save update kepada .php. Daripada save record, ni asal dia save record.php. Kita tukar kepada save update.php. Sebab bendanya sama je. Proses dia sama saja. Save update. Apa yang kita namakan sebagai sama? Sebabnya kita akan masukkan insert into. Okay. Satu item yang kita tak masukkan adalah ID. So kita masukkan kat sini ID. So ID sama dengan benda yang sama je, ID dia. Okay. Sebab ID ni ada dalam text box. So kita boleh capture kat situ. Dan ini insert. So kita tukar kepada update. Macam mana arahan untuk update record? Update set where? Update students. Lepas tu set ni adalah kita set setiap satu field yang terlibat dengan data yang baru. Where ID sama dengan ID. So ini caranya untuk kita pastikan bahawa hanya ID, let's say pengguna bawa ID 4. So kita hanya edit kepada ID tersebut. Set column sama dengan column name sama dengan mana? Daripada sini. Name sama dengan name. Dan yang kedua adalah matrix number sama dengan konsep yang sama juga. Nak lebih laju kita type, kita just fahamkan konsep, masukkan di sini. Since kita punya nama field pun sama saja. Nama field, nama text box kita pun kita set sama. Jadi memudahkan kita lah untuk buat macam ni. Okay, so kita dah ada update students, set field dengan value yang baru, dan kemudian kita ada where. Where ni maksudnya penentu record mana yang kita nak simpan. So message ni kita tukar sikit lah. Student update. Student ni record lah. Student
record has been updated. Student record has been updated. Yang ni form ni pun saya lupa nak tukar. Update. Okay, so save update sekarang ni kita dah ada data yang kita capture daripada text box. Most likely data baru yang user edit. Kemudian kita masukkan dalam update punya SQL command. Okay, dah update dalam SQL command. Lepas tu kita hantar balik kepada insert. Kita hantar balik kepada apa namanya ni? Search dash admin. So kat sini nanti kita boleh adjust lah macam mana kita nak paparkan dia punya notification. Saya rasa notification dia tak ready lagi. So no problem. Ini kita akan hantar kepada else. Else maksudnya kenapa ada else? Else ni tak perlu dah kot. Tak perlu buat apa-apa. Okay, so kita cuba. Okay, macam ni. Kita ada nombor 1. Kemudian dia akan hantar kepada Carol Nizam. Kita update sikit. Bandar Sri Putra Bangi. Contohnya lah. So kita tambah ni. Carol Nizam dengan Bandar Sri Putra Bangi. Klik save update. So see, nampak perubahan yang telah berlaku. Okay, so kalau kita klik pada ni apa namanya? Show. Kita akan dapat alamat ni dah berubah. Okay. So guys, macam tu caranya macam mana kita nak update record. Okay, macam biasa pastikan anda rujuk kita punya kod ini dalam github.com/sharonizam/newsystem. Dan pastikan anda subscribe kepada YouTube channel kami FSCM Quiz. Okay guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum.